Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Subhanahu wa taala hujankan dalam hati kita hujan iman, sebagaimana Allah Taala hujankan sekarang dengan hujan rahmat pada buminya. Alhamdulillah, naik kita tak main hujan tadi. Alhamdulillah. Baik, hari ini insya-Allah kita akan sambung Kita dah habiskan alhamdulillah pada minggu yang lalu tentang kitabus solah. Kitabus solah kan kita taharah dan solat kita habis. Terus sekarang ni kita akan ambil salisan kitab ketiga. Nantilah tengok macam mana, pasal apa memang cadangan untuk apa usul fiqh tu, nanti kita akan tengok bila sesuai. Tapi yang macam zakat ni saya rasa penting juga. Banyak orang kadang dah tua-tua, dah lanjut usia baru tahu zakat tu kena, dah kelang kabut nak kira balik, time muda tak bayar dan sebagainya. Kadang-kadang kita tahu esok lusa kita kaya ke tidak kan. Kadang-kadang tengah-tengah miskin ni memanglah tak jadi tak jadi tukang bayar zakat kan. Tapi akan datang tak bagi harta, mana tahu. Kita belajar kitabuz zakah, maka Allah tak jadikan kita kaya, kena bayar zakat. Kalau ketika tak belajar, maka tak ada kitabuz zakah, tak wajib belajar. Wallahu a'lam. Baik. Salisan kitabuz zakah. Jadi fiqh yasar ni dia punya tertib macam ni tau. Fiqh yasar ni kalau kita tengok kitab dia, lepas sampai haji dia terus jihad. Kalau dia kata kita kitab fiqh yang lain kan, yang datang dia akan letakkan jihad tu belakang lagi. Lepas makanan, minuman macam apa fiqh manhaji, kami masuk dengan Baitur Rahmah dan sampai apa at'imah wa asyribah, makanan dan minuman. Lepas sai dua dhabaih, sembelihan dan juga buruan dan sembelihan, dah masuk pada makanan minuman. So habis itu jihad tak masuk lagi. Tapi kalau dalam kitab ni fiqh yasar ni, kita lepas habis haji nanti kita pakai kitabul jihad. dia punya tertib dia macam tu. So harap-harap Allah Taala panjangkan usia kita dan sampai kita belajar betul lah apa benda yang dalam Islam tertib kita belajar ni ataupun mesti kita amalkan untuk diri kita belajar insya-Allah. Baik. Salisan yang ketiga kitabuz zakah. Dia kata kitabuz zakah ni washtamilu ala sitata abwabin, dan dia merangkumi pada 6 bab. Saya minta maaf tak bagi lagi PDF. Tak sempat nak buka laptop. Ni baru buka ni. Daripada semalam buka kan? Tak buka ada laptop ni sampai hari ni. Apa benda buat tadi ajak. Mengajar, mesyuarat, mengajar. Okey. Dia ada 3 benda. Jadi semua tak nak beri kepala kita letih penat dari ni. Baik. Jadi tak sempat lagi buka. Kalau tak tadi saya send dia kepada Abu Talha dia punya PDF. PDF kitabuz zakah ni. Saya dulu waktu dekat Yayasan Taklim, waktu kita buat diploma first batch dulu, kita ambil fiqh muyassar lah. Itu yang terjemahan tuan pegang tu sebenarnya daripada tajuk tu, daripada buku yang diterjemahkan kerana kita ajar. Kita kan terjemah sebab kita nak jual. Kita terjemah sebab kita ajar. Lain kalau orang terjemah untuk jual. Marah pula ustaz yang karang kitab. Okey. Baik. Salisan yang ketiga kitabuz zakah. Dia kata washtamilu ala sitati abwabin. Dan dia merangkumi ke atas 6 bab. Kitabuz zakah kita ada 6 bab Dia kata al-babul awal, bab pertama kita akan bincangkan nanti adalah fi muqaddimatiz zakah, mengenai muqaddimah tentang zakat, takrif dia, tentang pengertian dia, hikmahnya ya. Kemudian bab besar ni, bab yang kedua, fi zakatiz zahab wal fiddati, mengenai zakat emas dan perak serta apa yang menggantikan emas dan perak lah pada zaman kita sekarang ni, seperti duit ringgit, dolar sebagainya. Cuma ada baru saya baca, siapa entah, dia kata daripada Darul Ifta Misriyah, dia kata riba ni hanya ada pada emas dan perak, tidak ada pada ringgit atau dolar atau yen, atau pada bukan emas dan perak. Apa masalah? Sebenarnya kita tahu bahawa sebenarnya duit yang kita pegang tu, emas perak tu adalah gantian bagi
ringgit ke dolar ke adalah gantian bagi emas dan perak yang disimpan oleh sebuah negara asalnya lah. Lepas tu ditukar kepada nilai ekspor sebuah negara, nilai ringgit, dolar sebagainya berdasar kepada apa nilai ekspor sebuah negara. The more dia ekspor, the more duit dia akan naik. Sebab orang akan kena beli barang dia. Kecuali lah negara-negara tersebut banyak ekspor tapi semua jual dengan dolar, pun masalah juga. Okey, baik. Al-babu salih tu bab yang ketiga nanti kita bincangkan adalah fi zakati al-khariji min al-ardi. Zakat apa yang keluar daripada bumi. Itu tanam-tanaman lah. Tanaman-tanaman yang kita tanam. Maka apa zakat-zakat dia. Kemudian bab rabi' bab keempat zakatil bahimatil an'am. Zakat binatang ternakan. Zakat binatang ternakan. Okay. Al-babul khamis bab yang kelima fi zakatil fitr. Mengenai zakat fitr. Zakat berhenti puasa. Wa yuqalu laha sadaqatul fitr. Dinamakan juga sadaqatul fitr. Tapi hari tu waktu kita berpuasa, tak sampai lagi ya. Okey. Okey, baik. Al-babu sadisu bab yang keenam fi ahli zakah, kerana ahli bagi zakat. Mana orang yang layak mendapat zakat. Ahli bagi zakat tersebut siapa? Okey, baik. Kadang-kadang ada orang dia benda yang nanti sensitif, nanti sampai tajuk dia kita bincangkan. So 6 bab ni kita akan mulakan hari ni insya-Allah. Sementara sekarang ni macam kita mengajar biasa pun, tuan-tuan tengok muka saya kan. Tu siapa yang hadir kelas dapat baca kitab, kita baca kitab sekali. Siapa yang ada buku terjemahan dia akan tengok terjemahan dia lah. Tapi buat masa sekarang sebelum nota terjemahan diedarkan nanti, walillahilhamd ada orang penyumbang yang berbesar hati untuk bersedekah. Nanti insya-Allah diedarkan secara percuma. Sampai kadar jumlah tu lah. Jumlah yang diberikan, lepas itu kena bayar. Serius? Alhamdulillah. Okey. Baik. So sekarang kita masuk dalam dia punya permasalahan tadi. Al-babul awal bab pertama fi muqaddimatiz zakah, berkenaan dengan muqaddimah bagi zakat. Wa fihi masailu, padanya ada beberapa persoalan. Al-masalatul ula, persoalan pertama fi ta'rifiz zakah, mengenai ta'rifan zakat. Apa ta'rif zakat? Az-zakatu fil lughati, zakat dalam bahasa an-nama wa ziyadah, pertambahan dan juga pertumbuhan dan juga pertambahan. Pertambahan dipanggil sebagai zakah. Wa yuqalu zakat zar'u idza nama, dan dikatakan zakat az-zar'u, tanaman itu berkembang. Bila jadi zakat bila ia berkembang atau tumbuh. Ia bertumbuh dipanggil sebagai zakat. Di istilah bahasa original meaning digunakan. Wa syar'an, dari sisi syarak pula, ibaratun an haqqin, ia gambaran mengenai satu hak. Yajibu fil mali, wajib pada harta. Allazi balagha nisaban muayyana, yang sampai kepada nisab tertentu, kadar itu nisab tertentu. Dia adalah hak yang wajib pada harta yang sampai kepada kadar tertentu. Bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Mana jenis harta dan sebagainya, orang yang nak bayar tu semua sekali kita akan bincangkan nanti. Okey. Li taifatin makhsusatin, yang mana hak ini untuk kumpulan tertentu di kalangan manusia, bukan semua orang. Kesian tu kesian, tapi masalah banyak zaman sekarang ni dengar orang bincang berkenaan dengan duit zakat tu buat apa? Kenapa tak bagi orang ni, tak bagi orang tu, tak bagi orang sekian. Semua orang kan sibuk. Kan duit tu banyak. Jadi timbul tajuk. Baik. Wahia, dan zakat ni sebenarnya adalah tuhratun lil abdi, penyucian bagi atau pembersihan bagi seseorang hamba. Wa tuhratan, pembersihan bagi hamba. Wa tazkiyatan li nafsihi, dan penyucian bagi jiwanya. Penyucian bagi jiwa. Dia adalah pembersihan bagi seorang hamba dan penyucian bagi jiwanya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Taubah ayat 103. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk mengutip atau mengambil zakat daripada umat Islam. Allah Ta'ala nyatakan, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah hai Muhammad, ambillah daripada harta mereka sadaqatan, satu jenis sedekah. Jadi sedekah bukan wajib bukan sunat, dia wajib. Sebab tu sedekah ni ada, bila kita bincang sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunat itu pemberian kita, suka hati kita nak bagi, kita nak bagi. Tapi bila sebut sedekah wajib, ini tajuk dia zakat. Jadi ambil daripada harta mereka satu sedekah. Tutahhiruhum, yang kau sucikan mereka. Waktu yang kau bersihkan mereka dengan sedekah tadi. Ambillah daripada harta mereka, hai Muhammad, satu sedekah yang kau sucikan mereka, kau bersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Mana duit tu diambil, harta tu diambil,
ataupun mana-mana lah, tak kira binatang ke apa, dia ambil daripada orang berkenaan, daripada hartanya, maka dibersihkan dia daripada dosa, disucikan akan jiwanya. Wahya sababun min sababi isya'atil ulfati wal mahabbati, dan dia adalah satu sebab daripada sebab-sebab penyebaran kemesraan di kalangan manusia, kecintaan, wat takafuri baina afradil mujtama'il muslimi, dan saling tanggung menanggung di antara individu masyarakat Islam, masyarakat Muslim. Sebenarnya itu tajuk. Maka sebenarnya kalau zakat ni dibuat dengan benar, dengan betul, agihan dia, dan sebenarnya bukan disimpan. Ya, nanti akan datang kita bincang lah. Tajuk ni masih sensitif. Tak tahu lepas ni kan kerana apa? Kerana tajuk zakat ni lah kena gantung apa? Tauliah ke, Allah alam. Tak, ini serius. Sebenarnya sangat sensitif. Dari segi dipolitikkan, disekiankan. Pasal duit tu banyak. Duit tu banyak. Bila dikutip. Tapi soalan dia, nak kena simpan ke nak agihkan? Kadang kita tengok kan, ada orang suka macam simpan, kita ada simpanan banyak ni. Sebenarnya zakat bukan untuk disimpan. Bukan untuk disimpan, bahkan untuk diagihkan. Macam kita sebutkan, harta ada untuk belanja. Mata untuk lihat. Telinga untuk dengar. Kalau simpan mata tak nak melihat, tak gunalah. Kan? Telinga ada tak nak dengar. Kan kaki ada tak nak jalan. Ni satu ingatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Sampai di peringkat umur nanti, kalau kita dah mula rasa macam letih sebagainya kan, jangan ikutkan sangat perasaan tersebut. Jalanlah. Sebab selagi kita berjalan, kaki kita akan ada kekuatan untuk berjalan. Kita berhenti berjalan, nanti Allah Ta'ala tarik. Start tak boleh jalan langsung, dah langsung. Itu benda-benda yang kita kena ingat. Apa Allah Ta'ala bagi, jangan tak pakai. So, bila kita sebut tentang semua benda-benda tu, tiba-tiba sampai kepada apa? Harta. Harta ada untuk jazakallahu khairan. Terima kasih. Ustaz Fadil tak minum banyak. Dia tak ada minum. Ini macam mana? Dia, ini siapa? Macam mana juga, tapi minum juga. Selati je. Setiap orang ada ujian masing-masing. Okay. Dia tak boleh. Saya tak apa. Baik. Jadi macam kadang-kadang kan bila kita lihat benda ni, memang punca untuk kasih sayang menyayangi. Bahkan orang yang miskin nampak orang kaya, dia akan doakan kebaikan. Bukan nampak orang kaya menyampah, kata pencuri harta orang sebagainya. Sebab agihan tadi. Kadang bentuk apa penyelewengan, bentuk kehilangan duit tadi kan, tak diagihkan, merugikan. Memang kita tahu bahawa memang ada orang sebutlah kan, dari idea dia kata kalau kita bagi semua pada orang miskin ni kan, nanti dia malas ayat tu. Sebenarnya tajuk malas bukan tajuk dia. Tak balik pada asal rezeki masing-masing. Ada lebih bagi. Kalau kedekut je. Jangan bagi alasan. Jangan katalah sebab ni kalau kita bagi joran dan apa pancing, jangan bagi dia ikan. Kan? Yang bagi orang tu ikan. Ini bukan daripada hadis Nabi. Ini kata-kata pujangga barat. Jadikan sebagai slogan hidup. Nak tolong orang pun salah. Kadang-kadang ada sampai orang tu dia kata, kalau kita jadi bos, jangan belanja kita punya orang bawahan. Sebab dia kata benda tu tak elok. Sebab chain of command dia dihilang. Pelik pula. Kita pula rasa kalau makin belanja, makin orang sayang kita kot. Allah Alam kan. Kadang-kadang pelik. Jangan makan bersama pun ada. Itulah pantang larang orang Melayu kita dulu, Allah Alam. Ada juga saya keluarga saya tengok, bapak tu, dia punya lauk dan sebagainya, anak-anak tak boleh sentuh. Yang mak kena asing siap-siap, bapak punya. Jangan cuit. Serius. Bapak saya dulu macam tu. Terus terang cakap. Bapak saya dulu macam tu. Rahimahullah. Tapi dia memang banyak jaga pantang larang lah. Jangan kutip kuku tengah malam dekat rumah. Dia bising tak ni. Rumah kita orang tak ada. Tak pernah kita orang ni, adik-adik ke saya ke, tak pernah main alat muzik. Recorder tu, sekolah beria suruh beli. Tak pernah beli. Saya takkan beli. Tak minta duit dengan dia beli pun. Saya memang tak bagi. Memang jangan bunyi lah benda tu. Ayam berkokok petang pun siap. Dia sembelih. Serius. Ada kepercayaan orang Melayu. Bapak saya kuat jaga pantang larang. Rahimahullah. Kan? Jadi saya tengok yang bab makan tu memang betul. Dia asing siap-siap. Mak saya kan asing siap. Memang bapak saya dia balik ni, dia takkan campur dengan kita orang. Makan. Makan sekali, ketika makan sekali lain. Tapi kalau makan setiap hari tu, yang akan makan dia punya makanan tadi memang dia asingkan. Allah. Tapi kadang-kadang lah ada benda macam bapak saya tak bagi makan natang kan. Menatang pinggan kan. Dia kata kalau kau jadi ketua nanti orang tak ikut dengar cakap kau. Cakapnya tu. Semua ada pantang larang. Kalau ikut sebenar, sebahagian tu ada kaitan dengan
kecederaan yang boleh berlaku kalau kita langgar. Macam kita ukur tengah malam zaman dulu, dengan tampu tak cukup, apa ketik kan luka. Kan? Macam ngantang pinggan tu pegang macam tu, kebaikan kalian jatuh tu kuat. Tumpah nanti kan gitu-gitulah benda terpandang ni jatuh dah. Jadi itulah. Betul apa? Tapi tak dia suka basahkan pinggan. Itu tajuk lain lah. Pinggan kena tuang air. Mudah nak basuh sebenarnya. Tapi basic dia macam tu lah. Kadang-kadang ada patah larang yang kadang-kadang kita lihat. Dalam masyarakat kita ada. Jadi macam kes yang tadi lah. Macam harta kan, kekayaan yang ada tadi. Kalau dia kata kita jadikan benda berkenaan apa diguna, dipakai. Kalau kita kedekut, jangan kedekut tak apa. Tapi kalau kita jangan bagi alasan untuk kata tak nak bagi para miskin tadi sebagainya. Sebab manusia ni tak sama nasib. Betul, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala berkuasa, kenapa dia tak bagi dekat Afrika, dekat tempat sekian ni, apa rezeki macam tempat kita. Walaupun sebenarnya ketika tu kita pun tak kurang faham. Afrika ni kenapa sebenarnya payah sangat bab makanan. Punca dia bukan sebab kerana kemarau dan sebagainya. Punca utama adalah kerana peperangan yang direka-reka oleh negara-negara bekas penjajah, Itali, Perancis dan sebagainya, untuk supaya kekal negara tersebut kacau bilau, dan diorang bawa lari kekayaan negara tadi dengan cara pegang kepala-kepala ni general askar tu. Tu sebenarnya. Diorang create, buat benda tu berterusan. Kalau kan sebenarnya kekayaan yang ada di Afrika tu sangat kaya, serius. Berlian daripada Afrika tu bawa tu pergi ke London, pergi ke Perancis dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah pasal diorang kacau bilaukan negara tadi, buat havoc, jadi kemudian kekayaan disedut daripada bawah. Pasal dia tak boleh nak jajah dengan cara jajah asal. So cara dia rosakkan negara tersebut. Jadi negara-negara Afrika ni bukan tak ada ni. Even pertengahan Afrika tu khatulistiwa. Macam kita, Juzul Qamar, antara negara-negara Afrika tu dia ada durian. Durian macam kita. Cuma kenapa tak maju? Tak ada sekian. Sebab tadi cara mereka buat, pecahkan. Macam Somalia contohnya kan. Bila dulu General Farah Aidid, satu-satunya pemimpin selepas negara komunis satu demi satu sosialis datang, sampai Farah Aidid ni dia berdapat satukan semua kabilah Somalia. US nampak bahaya, dia pergi hantar pasukan tentera untuk bunuh Farah Aidid dan keluar. Cerita Black Hawk Down tu kan. Black Hawk Down tu sebenarnya just masuk Somalia bunuh Farah Aidid. Ini kisah-kisah yang kita kena faham. Dia bukan sebab kerana tu. Jadi, yelah, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, kenapa orang tak bagi semua negara kaya cukup dan sebagainya kan? Saya kata supaya orang yang ada lebih bagi kat sana. Awak tak boleh makan semua. So bagilah dekat sana. Itulah sepatutnya. Kan? Bukannya kita pasal kena ada sikap. Dan bila ada memberi tadi, automatik yang miskin akan pandang pada yang kaya dengan rasa hormat. Dia hormat yang kaya tolong dia akan rasa hormat. Kan? Yang kaya ada sifat belas kepada yang miskin. So pusingan itu yang sebenarnya dikendaki berlaku dengan kewajipan zakat. Maka nanti kita akan baca hadis Nabi SAW bila Nabi utuskan sahabat ke Yaman. Nabi kata, ambil daripada orang kaya mereka harta, bagi pada miskin mereka. Bagi pada orang miskin mereka. Dia pada pasal pengagihan zakat ni, pada zaman dahulu, zaman Nabi SAW sendiri pun, akan dibawa kepada orang Islam yang dalam negara itu dahulu. Kecuali berlaku contoh macam zaman Umar bin Khattab dahulu berlaku kemarau. Kan? Baru datang harta daripada Mesir. Itu pun lebihan. Orang Mesir dah lebih daripada keperluan mereka, baru diberi pada Madinah. Nak tunjukkan bahawa memang orang tempatan dahulu yang akan dapat zakat tadi. Bukan orang luar. Bahkan bukan nak dibawa lari kekayaan negara tadi kepada Madinah. Ini sudut yang kena faham betul-betul. Zakat ni tak mengkayakan sesiapa sebenarnya. Pasal zakat ni cycle dia, ambil dari orang kaya, beri pada orang miskin. Nanti orang miskin belanja, orang kaya dapat menjaga balik, orang kaya keluar zakat lagi, orang miskin, bagi orang miskin. Pusing. Ekonomi akan berjalan. Okay. Dia kata, wa syar'an ibaratun an haqqin yajibu fil mali. Okay. Al-masalah tsani itu persoalan yang kedua. Hukmu zakati wa dalilu dzalika. Hukum zakat dan dalil untuk itu. Az-zakatu faridatun min faraidil islami. Zakat adalah satu kefarduan Islam. Wa rukun min arkanihi al-khamsati. Dan dia satu rukun dari rukun-rukunnya yang 5. Rukun-rukun Islam 5 kan. Salah satu di antaranya adalah tajuk zakat. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah.
Dan ia adalah sepenting-penting rukun Islam sesudah solat. Di qaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala kita lihat dalam Quran, Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan berikanlah zakat. Allah tak nyatakan dalam ayat tadi, ayat 103 surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah. Dia bukan setakat apa? Setakat kata suruh diorang bagi. Tak. Ambil daripada harta mereka. Maka orang tak nak bayar, boleh dirampas harta dia, tak bayar zakat. Nah, tak bayar zakat tadi boleh dirampas harta. Bahkan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dahulu, dihantar tentera berperang dengan orang tak bayar zakat. Ni kena faham. Sebab dia simbolik dia adalah kepada, nanti depan sikit dia ceritakan, satu solat ni, dia adalah simbol bagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zakat ni adalah simbol kita berhubung dengan manusia. Sebab kita ada dua-dua tadi. Bukan kita buat hubungan dengan Allah Ta'ala, tinggalkan manusia. Tak wujud. So, Allah Ta'ala utuskan para anbiya semua di bandar, bercampur dengan manusia. Bukannya tinggalkan manusia untuk menyucikan diri. Kemudian apa kita kata tidak pula sibuk dengan manusia, lupakan Allah Ta'ala. Macam zaman sekarang lah. Jangan bincang bab korupsi lah, benda kesian orang miskin, kesian anjing. Tapi lupa hubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan tak ada hubungan. Tak pernah tertanya pun dia. Tuhan siapa? Kadang dia heboh pergi konsert apa? Saya ingat dulu dekat Kota Damansara. Kat section 10. Saya tinggal tu. Dia ada rimba community. Rimba apa dah. Dia ada macam tasik kecil. Lepas tu ada hutan belakang tu. Hutan tu kalau kita naik, ada kali sesat. Tahun saya duduk sana dulu, sampai helikopter tengah malam pukul 3 pagi pusing cari orang. Dia hiking, terlepas sampai ke Bukit Lanjan. Tembus ke sana, tembus ke seberang sana. Dia tak tahu jalan balik. Lepas tu sekali tu jiran saya, non-Muslim lah. Saya kata, gimana nak konsert ke? Pasal dia dah keluar poster. Tak lah, kita nak pergi perjumpaan hutan. Konsert lah tu. saya kata konsert lah kan. Konsert lah. Memang biasa diorang konsert lah. Benda tu memang diorang suka bersukaria, menyanyi dalam hutan. Banyak kumpulan-kumpulan kat luar negara pun. Macam kan pergi Sarawak kan. Nasib pula cari pertahankan hutan, jangan bagi ditebang. Tapi sama-sama hubungan dengan Tuhan tak ada. Kumpulan ni. Jadi kena ingat, kita ada dua sekali. Bukan masalah hubungan dengan manusia sahaja, bukan dengan Allah Ta'ala sahaja. Sebab bahkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala tadi dibuktikan dengan hubungan kita dengan manusia. Itu nilai kita sebenar, adakah kita beriman dengan Allah Ta'ala, adalah bila kita berhubung dengan manusia. Boleh kita tahu sabarnya, redha kita Allah Ta'ala ke atas kita, kita belas kasihan ke tidak kepada makhluk Allah Ta'ala, kita ada tak rasa belas. Itu benda-benda sebut yang sebenarnya binaan untuk kita dua-dua sekali, bukan satu saja. Lepas tu macam dalam surah Baqarah pun Allah kan, orang yang bertakwa tadi, lepas Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Relate dia punya hubungan tadi. Tak boleh lari daripada keadaan berkenaan. Okey, pertama sekali memang kerana firman Allah Taala dalam Quran, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, dibina Islam di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, penyaksian bahawa Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus salati wa itauz zakati, mendirikan solat dan memberikan zakat, wa hajjul baiti wa saumu ramadhana, wa saumu ramadhana, haji di Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Dia ada riwayat yang datang haji last sekali, ada puasa dah. Tak ada masalah kat situ. Yang pentingnya dikatakan yang kita nak pegang sini adalah peletakan zakat itu lepas daripada solat. Lepas dari solat. Dan Quran diulang macam tu. Yuqimus salat itu zakat. Yuqimus salat itu zakat. Sebab hubungan tadi yang kita kena sedar. Dengan hubungan zakat tadi, kita sedar kita ni ada tanggungjawab kepada masyarakat. Macam kita bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala, bertanggungjawab kepada masyarakat. Ini tajuk asas. Kadang-kadang orang kata dia malas, biar dia tak boleh macam tu. Sebab itu menghilangkan pada kita sifat bakhil, sifat kedekut. Kita pakai pun duit tu. Duit lebihan tadi tu, yang tuntut daripada kita tu, bukan kita pakai pun, simpan lah. Kita ingat ada video tu lagi tidak? Simpan kat mana? Satu video tau, diorang tunjukkan macam mana pengagihan harta pada manusia, pada kalau bagi pada orang kaya banding bagi orang miskin. Ada video tu. Sekejap, saya share kat siapa lah. Nantilah. Lambat tak ingat. Saya tak ingat pasal video tu bagus. Dia buat macam tunjukkan kalau bagi pada orang kaya ni pelepasan cukai benda kan.
Dia cek tu masuk poket, dia pun tak ingat buat apa. Bagi pada yang miskin tadi, dia akan beli barang. Barang dia beli akan menjana orang penjaga tadi untuk buat lagi benda. Nak buat benda, dia akan cari bahan mentah. Bahan mentah tadi akan menjana pekerjaan. Mana benda tu akan beri kesan pada masyarakat. Sebenarnya zakat tu, itu punca sebenar untuk hidupkan masyarakat. Sebab bila orang miskin ada duit, dia akan beli barang. Barang tadi orang kaya menjaga. Dengan orang kaya tadi ada gajikan orang melalui duit bayaran tadi lah. So dia akan pusing. Bergeraknya ekonomi. Maka ekonomi akan berjalan. Jadi kalau letak pada orang kaya, dia tunjukkan lah cerita tu. Lepas tu datang orang kaya tadi, apa jadi pada duit yang bagi tadi? Dia buka-buka poket, ada lagi dalam poket. Kan, 10,000 pound. Tak guna, tak buat apa. Lepas tu bila kata nak ambil balik, panggil lawyer. Jangan sentuh duit saya. Dia tak buat benda pun. Tapi ini realiti sebenarnya. Sebenarnya duit yang kita bagi pada miskin tadi akan pusing ekonomi sebenarnya. Bukannya bukan kita panggil apa, macam tajuk asal dia, jangan bagi ikan, bagi joran, bagi sekian, so pancing sendiri. Ini semua ni adalah slogan-slogan orang yang tak ada belas kasihan kepada manusia. Bagi tahu sebenarnya orang yang susah ni, dia bukan ada IQ macam kita. Memang ada orang dia pandai kan, bagi 10 sen jadi RM1, bagi RM1 jadi 100. Dia boleh kembangkan. Ada orang IQ dia lemah, dia tahu makan je, tak tahu lebih daripada itu. Tak ada lebih daripada apa yang dia depan mata dia. So kita kena faham bahawa bila tak ada kesamaan tadi, Allah Ta'ala uji kita dekat situ. Ada belas tak? Allah Ta'ala beri kita tanpa sebarang kiraan. Allah Ta'ala bagi kita nikmat-nikmat tanpa kiraan. Kadang bukan kita layak pun dengan apa diberikan pun. Cuma kat sini yang ujian Allah Ta'ala kepada kita. So dia jaga Baik. So kata wa qauluhu, dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal. Demikian juga kita dapat lihat tentang kepentingan zakat ni yang diletakkan lepas solat. Dalam sabda Nabi SAW, sabda baginda SAW dalam wasiat atau pesanan baginda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu ila Yaman, ketika baginda utus dia ke Yaman. Nabi kata, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Engkau akan datang pada satu kumpulan di kalangan ahli kitab, serulah mereka kepada menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasul, dan aku utusan Allah. Aku itu Muhammad SAW, utusan Allah Ta'ala. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taati engkau, mentaati pada perkara itu, mereka bersyahadah. Fa'alimhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ajarkanlah mereka, beritahu mereka bahawa Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka 5 solat pada sehari semalam. Dalam setiap sehari semalam ada 5 solat Allah Ta'ala fardu ke atas mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat kepada itu, fa'alimhum, ajarkan mereka, anna Allah farada alaihim sadaqatan, bahawa Allah telah fardu ke atas mereka sedekah, fi amwalihim, dalam atau pada harta-harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dipulangkan semula kepada orang-orang fakir mereka. Ini bukan balik pada mengkayakan pemerintah, mengkayakan pemimpin. Pasal cycle zakat tadi adalah kepada channel-channel dia, laluan-laluan tadi. Ini memang tak ada sebab langsung dekat sini dapat kepada pemerintah, dapat kepada raja, tak ada. Tak ada faedah dekat situ. Faedah dia adalah pengagihan balik kepada orang fakir. Wa qad ajma'al muslimuna fi jamil amsari ala wujubiha. Telah bersepakat ijma' orang-orang Islam pada semua pelosok negara, semua pelosok tempat, ke atas kewajipan zakat. Fathabata bidzalika fardhatuz zakati bil kitab wa sunnati wa ijma'. Maka sabitlah dengan itu kefarduan zakat dengan kitab, sunnah dan ijma'. Kalian faham So sabit dia dengan ketiga-tiga sumber agama yang asas. Al-mas'alatu tsalitsatu, persoalan ketiga. Hukuman ankaraha, hukum siapa yang mengingkari zakat. Maaf kena minum. Biasa kita minum lepas kelas. Dan sekarang ni gatal tekak kena minum sentiasa. Tak minum kan? Mula batuk. Baik. Persoalan ketiga, hukum siapa mengingkari zakat, tak setuju dengan tak nak bayar zakat. Man ankara wujub az-zakati jahlan biha, barang siapa mengingkari kewajipan zakat kerana jahil terhadapnya. Wa kana mimman yajhalu mithluhu dzalika, dan dia adalah di kalangan orang-orang yang jahil seumpama dia seperti tentang perkara itu.
Dia termasuk dengan orang yang jahil. Macam seumpama dia seperti itu. Contoh, kenapa dia boleh ada jahil? Imma li hadasati ahdihi bil Islam. Sama ada kerana baru sangat masa dia dengan Islam. Mana baru sangat masuk Islam. Hadasil ahdi baru saja, ahdihi masa dia dengan Islam. Dia punya masa Islam tu baru sangat, baru masuk Islam, tak tahu kewajipan zakat tu ada. Jadi logiklah. Okey. Au li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar. Ataupun keadaan dia membesar di kawasan pendalaman yang jauh daripada bandar-bandar. Jauh daripada bandar, maka tak tahu tentang kewajipan hukum zakat. Kalau dia tak tahu macam ni, urifa wujubuha, akan dimaklumkan kepada dia kewajipan zakat. Walam yuhkam bi kufrihi, dan tak dihukum dengan kekufuran dia. Li'annahu ma'dzurun, kerana dia mendapat alasan, ada alasan untuk tak tahu. Logik bukan apa terus direct hukum kafir. Tapi wa in kana munkiruha muslima, dan jika orang mengingkari zakat ni seorang muslim, nasyian bi biladil Islam, membesar di dalam negeri Islam, negeri Islam, wa bain ahli ilmi, dan berada di tengah-tengah ahli ilmu dan masyarakat. Macam kita Malaysia ni ada mufti, ada kadi, ada sekian kan. Fahuwa murtadun, dia ingkari zakat sedangkan dia membesar dalam masyarakat Islam, maka dia seorang murtad. Tajri alaihi ahkamur riddati, akan berjalan ke atas dia hukum murtad, hukum riddah. Mana dalam dia akan wa yustatabu salasan, disuruh bertaubat sebanyak 3 kali. Diminta dia bertaubat sebanyak 3 kali. Fa in taba, maka kalau dia bertaubat, then kita terima taubat dia, kita biarkan dia hidup. Wa illa qutil, jika tidak dia dibunuh. Jika dia dibunuh. Lianna adillata wujubiz zakati zahiratun fil kitab wa sunnah bil ijma'il ummati. Kerana dalil-dalil kewajipan zakat adalah sangat nyata dalam kitab, sunnah dan juga ijma' umat ini. Tak ada siapa yang tak tahu. So kalau dia ingkari, dia membesar, maka dia dikira sebagai seorang yang telah keluar agama. Cuma dekat Malaysia kena faham sikit. Kenapa kadang-kadang ada orang pelik-pelik ni kan? Ada syaitan-syaitan manusia ni keluarkan istilah-istilah pelik, cakap bukan-bukan, macam apa hadi minallah tu kan benda kan, ataupun contoh Ayapin, Harun Mat Saad dan sebagainya. Dia keluarkan statement-statement pelik, tapi tak ada pengisytiharan daripada Jabatan Agama Islam tentang kemurtadan orang tersebut. Sebab kita dekat Malaysia ada dua sistem. Dua sistem kita ni, bila orang tersebut dah keluar daripada Islam, dia masih tak hilang kerakyatan, dia masih ada Malaysia, so dia terus dapat hak sebagai non-Muslim. So Jabatan Agama Islam tak boleh cuit dia, tak boleh cuit dia. Itu yang dapat diperolehi hak istimewa ini, saya kata hak istimewa lah, oleh Qadiani yang dekat Kampung Nahoda, atau ni lah geng-geng Qadiani yang tinggal kat Kampung Nahoda. Diorang kat Selayang tu, diorang dapat privilege ini. Bila diisytiharkan bukan ajaran Islam, bukan Islam, maka dia boleh buat apa saja, sebab dilindungi oleh perlembagaan untuk dia tidak patuh kepada arahan agama. Bahkan Jabatan Agama Islam tak ditangkap dia. Sebab itulah kenapa tak diisytiharkan, macam Kasim Ahmad tu kan, tak diisytiharkan murtad oleh Jabatan Agama Islam. Sebab once diisytiharkan murtad, tak ada kuasa kat atas dia. Diisytiharkan bukan Islam, tak ada kuasa dah Jabatan Agama Islam kat atas dia. Kita masalah kalau hukum riddah, diisytiharkan murtad, maka dia disuruh taubat sebanyak 3 kali dia suruh dia taubat. Kalau tidak, dia dibunuh. Sebab kita ingat Islam ni bukan hanya agama, bahkan dia adalah negara. Dia adalah negara. Dan orang yang seperti ini bila dibiarkan, dia akan menjadi virus, merosakkan orang lain. Semua orang dia akan ajak. Kadang-kadang macam kes kat Malaysia lah, bila kadang pengisytiharan murtad yang cuba dibuat oleh sebahagian orang, nakkan IC dia ditukar daripada Islam, tukar tak Islam, atau buang nama Islam kat situ. Punca dia sebab apa? Sebab dia dalam konteks enactment Jabatan Agama Islam tak ada hak hukum untuk orang murtad. Dia orang tinggal agama tak ada. So diorang buat benda ni untuk cabar, nak tunjukkan hak diorang untuk keluar agama, dan dia boleh buat beramai-ramai. Dalam Islam benda tak boleh dibenarkan. Problem kat situ yang kita kata benda macam ni, macam hak murtad ni, tak ada hak murtad. Sebab Islam ni satu jalan je, Islam. Sebab tu kalau anda kata orang tersebut
Dia buat beramai-ramai itu sebenarnya tujuan dia untuk merosakkan Islam je. Di dalam. Tunjukkan, tengok kami beramai-ramai tinggalkan Islam. Tengok orang tu tinggalkan Islam. Sedangkan dia tak hidup cari Islam pun, tak pernah Jabatan Islam panggil pun. Minum arak, berjudi, berzina, mana ada? Orang kacau. Jadi pengisytiharan tu dia nak apa? Dia tak hidup sebagai Muslim pun. So, apa pasal dia nak isytiharkan? Kena faham sudut kenapa benda macam ni berlaku. Dia bukan masalah hak, tapi dia sengaja nak provoke. Sebab kita memang negara kita ni, pemimpin ke pemerintah kita yang utama, Sultan, Agung, Raja, semua sekali adalah Muslim. Negara kita negara umat Islam. Negara umat Islam. Walaupun kita tidak menjalankan sepenuhnya hukum Islam dalam kehidupan kita atau pemerintahan, tapi negara kita majoriti Muslim. Lepas tu diorang nak cabar benda berkenaan. Itu hak istimewa Raja Melayu, hak istimewa Islam tadi, diorang cuba untuk lawan. Itu je. Lain tak ada sebab. Sebab hidup bukan cari Islam, buat. Lepas tu nak isytihar sebab apa? Kan bukan panggil pun, mana ada orang panggil solat. Ada orang datang rumah ketuk pintu. Tabligh datang lah. Tabligh datang lah kejut, tapi tak boleh kacau orang. Tak boleh paksa orang kan. Tapi mungkin ada orang kata macam dia tak nak buat, dia bunuh. Ini peraturan yang diletakkan oleh agama. Lepas tu bila sebelum seorang Muslim, sebelum seorang revert masuk Islam, non-Muslim masuk Islam, kita terangkan benda ni. Tajuk dia kita cakap siap-siap, ini one way. Islam ni satu jalan je, tak ada keluar. Bila jadi Muslim dan awak sampai mati mesti jadi Muslim. Tak ada patah balik. Yang diterangkan sebelum dia syahadah lagi. Bukannya kita dah ada dia syahadah, baru kita bagi tahu. Alah sebenarnya tak boleh buat, tak boleh murtad lah. Tak cakap hari tu. Kan? Ini tajuk soalan sebenar. Yang kena jaga sikit. Kadang-kadang bila kita tak jelaskan betul-betul, dan tajuk one way Islam ni, satu jalan je. Dia kadang-kadang ada orang bukan Islam, dia gunakan alasan tadi. Lah saya teringatkan boleh patah balik. Kan? Kalau patah balik saya nak masuk. Tak ada macam tu. Islam ni adalah satu jalan je, satu arah. Once masuk Islam, semua peraturan yang dalam Islam tadi terlaksana ke atas anda. Tak boleh anda kata tidak. Tak boleh kata tidak ada paksaan agama. Ayat 256 surah Al-Baqarah. La ikraha fid din tu. Bukan maksud dia bila dilanggar hukum Islam, dihukum kita salahkan. Tak ada paksaan agama. Ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang Ansar zaman dahulu. Aus dan Khazraj, sebelum Islam datang, mereka ada tradisi. So, tradisi tu apa? Bila anak diorang asyik sakitnya, diorang bagi tinggal dengan Yahudi. Bagi tinggal dengan Yahudi. Jadi membesarlah anak dia dalam Yahudi dan jadi macam Yahudi juga lah. Dia macam orang Melayu kita ada dia punya ajaran macam tu. Saya ingat dulu ada seorang jiran saya. Dia punya anak ni tak tahu kenapa, semalang je keluar rumah kereta langgar. Dalam rumah petai simpak. Petai simpak jatuh kat atas dia. Budak ni. Jadi entah siapa, entah hajar dekat Hajah tu, dia kata carilah orang baik seorang, aku kan anak. Aku kan, ini anak dia. Budak tu kira macam tak pernah tinggal rumah kita orang pun. Kan dia akukan saja. Kan ada besar dah budak tu. Tapi dia sistem macam tu. Kononnya tukar nama, tukar sekian ke ataupun akukan kepada orang yang baik, nanti tiba ni. Dan Wallahualam. Lepas cakap itu budak tu okey, tak kena musibah dah. Kalau tidak asyik cedera je. Jadi mak dia sampai minta tolong, Pak Imam tolonglah ambil anak saya. Dia cakaplah aku kan anak saya ni, anak Pak Imam dia tu. Sebab ini tradisi orang Melayu kita dulu. Jadi orang Yahudi kalau kat Madinah, dekat Madinah dulu, sebelum Nabi pindah ke sana, diorang ada tajuk tersebut. So bila diorang buat sistem tersebut, tinggalkan anak mereka dengan Yahudi, anak mereka besar dengan Yahudi tadi, ikut ajaran Yahudi tadi. Lepas tu bila sekali Islam datang dan berlaku kes pengusiran sebahagian Yahudi daripada Madinah. Ketika tu diorang bising. Dia kata, "Ya Rasulullah, tu anak aku. Ini anak kami, ini anak kami." Lepas tu Nabi kata, diorang nak Islam tak? Nak Islam tak? Kalau dia nak Islam, masuklah bersama kita. Kalau tidak, taklah. Diorang pula dah sayang keluarga Yahudi diorang. Tak nak berhenti, tak nak patah balik. Dan ayat tu datang dekat situ. La ikraha fid din. Orang tak masuk Islam, tak dipaksa masuk dalam Islam. Tak dimasukkan dia dalam Islam secara paksa. Adapun Muslim yang dah Muslim, memang dia terikat dengan semua peraturan yang duniawi dan ukhrawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kes masalah murtad. Ni kena jaga sikit.
Kadang-kadang bab ni kadang menjadi tajuk. Yang liberal dan sebagainya kata Islam paksa. Paksa benda je. Kan? Macam orang kita di Malaysia lah. Kan undang-undang kita kan antara yang paling berat berkenaan dadah. US bawa dadah tak ada kena gantung. Tak gantung sampai mati. Kita punya undang-undang gantung sampai mati. Kita warisi daripada British. Kenapa? Sebab British dah rasa sendiri hasil pengedaran dadah ni. Bahaya dadah ni, diorang kena. Sebab dulu diorang British, kalau tuan-tuan nak tahu, Hong Kong tu dipegang oleh British sampai 97. Sebelum 97, siapa lahir Hong Kong dapat pasport British. Kenapa? Sebab pulau Hong Kong tu kira British punya. Dipegang oleh British sampai 97 sebab beberapa ratus tahun yang sebelumnya berlaku perang candu. Bila penjaga daripada British datang bawa candu ke China, dan orang China mabuk candu, tak hidup macam tak hidup dan sebagainya, Maharaja China ketika tu ambil keputusan untuk musnahkan, hentikan penjualan candu. Kemudian bila candu tu dihentikan penjualan dia, maka penjaga-penjaga candu ni telah lari mengadu kepada Ratu England, minta tolong, habis penjagaan diorang dah hilang. Inggeris hantar tentera perang dengan China untuk mempertahankan hak-hak pengedar dadah. Hak pengedar dadah. Dan dalam peperangan tersebut China kalah, perang candu China kalah. Maka dituntut oleh British atau Inggeris ketika tu ke atas China untuk membayar sejumlah sekian-sekian duit perak. Banyak dibayar. Kemudian pulau Hong Kong tu dipegang oleh British sehinggalah dipulang balik tahun 97. Jadi sebenarnya British contohnya kan adalah negara yang dibina di atas duit dadah. Oh, jangan bangga sangat. Oh, I'm British. What kan? Sebenarnya negara yang banggakan tu adalah dibina di atas duit dadah. Mempertahankan pengedar dadah. Tapi lepas tu diorang kena balik. Bila kena balik tu, diorang start letakkan hukuman yang berat kepada pengedar dadah sebagainya. Sebab kesan pada masyarakat. Sebab kita pegang benda sama lah. Memang tadi. Kadang jadi ada orang kata macam lah, bila kena hukum dengan hukuman Malaysia, gantung sampai mati, tak setuju. Saya tak pernah minta pun jadi rakyat Malaysia. Dia kata, saya tak tahu, kalau Amerika tak ada kena pun, kalau sini tak ada kena pun, Malaysia je gantung sampai mati. Kalau tak nak, tinggallah kerakyatan, pergi minta kerakyatan luar. Yang tajuk asal dia, tapi nak duduk sini juga. So benda tu bukan pilihan kita, tapi once kita dah memang rakyat Malaysia, peraturan yang ada, jalanlah. Janganlah kita langgar pula. Macam tu Islam. Once kita dah seorang Muslim, so masalah murtad, masalah hukuman murtad tadi berjalan. Suka atau tidak. Sebab tu elakkan diri kita. Kalau orang tak nak pun, kalau dia katakan dia murtad secara senyap, tak ada siapa cari. Tapi kenapa dia isytiharkan depan-depan? Kenapa dia isytiharkan tak setuju dengan zakat depan-depan? Ini menunjukkan dia nak melawan atau menunjukkan dia menentang tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, okey? Dia provoke betul, provoke. Okey? Maka fala takadu takfa ala man hadha haluhu. Maka tiadalah, sekejap, macam penting je. Hello, Assalamualaikum. Biar alhamdulillah, tengah kelas. Nanti call balik. Okay. Sorry, Ustaz Hasan. Sembang apa tu? Nanti. Baik. Okay. Maka hampir dia kata fala takadu takfa ala man hadha haluhu. Maka hampir-hampir tidak tersembunyi kepada siapa yang ini keadaan dia. Yang ini keadaan dia. Memang dia pasti tahu zakat tu adalah wajib. Fa idza jahadaha, maka apabila dia menentang zakat, la yakunu illa li takdzibihi kitab wa sunnata. Ia tak akan berlaku kecuali kerana pendustaan dia terhadap kitab dan juga sunnah. Wa kufrihi bihima, dan kufur dia terhadap kitab dan juga sunnah. Itu sangat jelaslah. Memang dia kufur, maka dia akan dihukum dengan hukum murtad. Hatta cuma nanti kita bincangkan berkenaan dengan tajuk depan sikit akan jumpa. Okey. Al-masalah rabi'ah atau persoalan keempat, hukum mani'iha bukhla. Hukum orang yang enggan bayar zakat kerana bakhil, kedekut. Okey. Tadi kalau orang tu menentang, memang dia tak setuju dengan zakat, maka kalau dia duduk dalam negara Islam, dia murtad. Hukum murtad dalam kat atas dia. Kalau anda kata dia orang yang
Bukan tak setuju, bukan kata tak ni, dia kedekut. Bakhil. Okey. Dia kata apa secara bakhil, man mana ada zakati, barang siapa yang menentang atau menyekat penunaian zakat, mukhlan kerana bakhil biha terhadapnya, ma'tiqadihi biwujubiha, berserta dengan i'tiqad dia wajibnya zakat ni. Fa huwa athimun bimtina'ihi, maka dia berdosa dengan perbuatan sekatan dia terhadap zakat. Wala yukhrijuhu hu dzalika anil Islam, namun tidak mengeluarkan dia perbuatan berkenaan daripada Islam. Li'anna zakata far'un min furu'iddin, kerana zakat ni secabang-cabang agama. Falam yakfur tarikuhu bimujarradi tarkihi, maka dia tidaklah kufur orang tu dengan semata-mata dia meninggalkannya. Liqaulihi sallallahu an mani'iz zakah, kerana sabda baginda SAW mengenai orang yang menghalang daripada bayar zakat, ya, yang di hari akhirat nanti, macam orang yang tak nak bayar zakat ternakan, kan, kalau dia lembu, maka lembu dia nanti kat sana akan datang lagi besar, pijak dia. Ni mahsyar, mahsyar, dia akan dipijak di mahsyar oleh, kalau dia tak halang zakat lembu, lembu, kalau kambing, kambing, kalau unta, unta, lebih besar daripada binatang yang dia bela kat dunia. Kalau emas dan perak akan dijadikan macam setrika, disereka depan belakang badan dia. Di mahsyar, di mahsyar dibuatlah. Kemudian lepas kena lenyek macam tu, thumma yura sabiluhu, kemudian ditunjukkan dia akan jalan dia, imma ilal jannati wa imma ilan nar, ataupun kepada neraka. Kalau dia kafir, walau kana kafiran, kalau dia kafir kerana tak nak bayar zakat, lama kana sabilahu sabilun ilal jannati, nescaya tidak ada jalan untuk dia ke syurga. Ini jelas lah. Kerana Nabi sebut tentang orang tak bayar zakat, hadis tu panjang. Nabi sebut berkenaan dengan dia akan dipijak oleh binatang yang dia tak bayar zakat, atau setreka dengan emas dan perak. Kalau sekiranya zakat tu zakat emas dan perak yang tak keluarkan, disetreka dia, dipanaskan, disetreka kat atas depan belakang dia, depan dia, badan kiri kanan dia. So berterusan. Ini di mahsyar, bukan neraka. Di mahsyar itu sendiri. Di mahsyar itu sendiri. Kemudian dilihatkan jalan dia ke syurga atau ke neraka. So kat sini dalil bahawa orang tu tak terus kafir. Berbeza dengan sabda Nabi SAW berkenaan dengan tajuk solat. Orang tinggalkan solat, kan, sengaja tinggalkan solat, tajuk lain pula. Dia hadis Nabi ada kat situ. Yang ini ada pula. Ada pula. Kalau dia kata orang tinggal solat secara total, tinggal solat, memang dia keluar agama. Ada pun macam masalah zakat ni, ada kat sini tajuk dia. Nabi SAW tunjukkan, dia beritahu kepada kita, dia akan ditunjukkan jalannya lepas diseksa dekat mahsyar tu. Kat mahsyar orang tengah sibuk menunggu nak berjalan, nak dihisap, dia akan dilenyek dulu, siap-siap. Binatang yang dia tak bayar zakat akan pijak dia, yang emas dia tu akan diserika kat atas badan dia. Berterusan sampai giliran dia, ditunjuk jalan dia ke syurga atau ke neraka. So ada syurga neraka. Kalau dia kafir, tak ada syurga. There's no syurga at all. Wa hadha tu'khadhu minhu zakatu qahra. Dan orang macam ni akan diambil zakat daripada dia secara paksa. Akan diambil zakat daripada dia secara paksa, ma'a ta'zir, berserta dengan denda. Okey, denda fa in qatala dunaha qutila. Kalau dia berperang, menyerang, mempertahankan tak nak bayar zakat tadi, dia akan diperangi, macam dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada mereka. Hatta yakhda'a li amrillahi ta'ala, sampai dia tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Wa yu'addi zakat, wa yu'addi zakata, dan dia tunaikan zakat. Okay, dan surah Taubah 5, di qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mereka dirikan solat, mereka tunaikan zakat, bayar zakat, berikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka. Itu yang kita kata, memang benda tersebut berlaku dalam sejarah. Walaupun ini antara perbuatan Abu Bakar tu sebenarnya apa yang Nabi tak pernah buat. Okay? Dia kata, okey, kerana jika kita kata dia tak kafir, tapi kita tak pelaksanaan belajar, kita tuntut. Kerana wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah Taala, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, mereka dirikan solat, mereka berikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, mereka bila mereka buat benda itu semua, kan 4 benda lah, syahadah, 2 syahadah, dan juga dirikan solat, tunaikan zakat. Kalau mereka buat itu,
asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka lindungi daripada aku darah mereka dan harta mereka. Illa bihaqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Hak Islam tu apa? Semua tak ingat. La yahillu dami mri'in muslim illa bi ihdah salas. Tak halal darah seorang individu muslim kecuali dengan salah satu 3 perkara. As-sayyibuz zani, seorang yang telah berkahwin berzina. Wa nafsu bin nafsi, orang yang bunuh orang dibunuh balik, qisas. Wa tarikul dinihi al-mufariqul jamaati, orang tinggalkan agama dia yang memecahkan jemaah. Mana yang terang-terangan isytihar untuk tinggalkan Islam, maka orang ni akan dibunuh. 3 ni halal dibunuh oleh pemerintah, bukan awak. Tak ingat yang sini masalah ni, tak bagi tahu. Tiba-tiba besok beli pisau Victorinox, tikam orang. Masalah kan? Kita kena faham betul-betul ni. Iyalah, beli mahal tu, 200 lebih. Dia apa? Satu kaki je. Kena jaga-jaga sikit buat ni. Tapi balik pada asal, memang itu haknya. Itu dia nak kata hak Islam. Jangan sampai kita jadi macam geng-geng pelik lah, liberal Dia kata tak ada, orang murtad tak boleh dibunuh. Siapa cakap? Ada ustaz sesat seorang tu. Dia banyak bab lain. Bab ni pun dia masuk juga, bab murtad. Actually benda ni timbul waktu kami kat Sudan dulu. Tajuk ni timbul bila Hasan Turabi, Dr. Hasan Turabi, dia keluarkan statement yang sama dengan tajuk masalah orang murtad ni tak boleh dibunuh. Dia kata, dia kata hak itu choices yang orang tu pilih. Kenapa kita nak paksa? Dia pakai ayat tadi, la ikrah fid din tu. Sedangkan berbeza tajuk asal tadi. Kalau dia bukan Islam, tajuk tak ajak masuk Islam, tak paksa masuk Islam. Kita ajak masuk Islam, tapi tak paksa dia masuk Islam. Tapi dah Islam, dia tak boleh tinggalkan macam tu. Tapi ingat, pelaksanaan hukuman tadi oleh kerajaan, bukan oleh orang perseorangan, individu. Hatta macam Salman Rushdie yang baru ni kan, diserang atas pentas oleh orang tikam dan sebagainya kan. Itu pun tak ada di Islam. Islam tak pernah ajar macam tu. Pelaksanaan dibuat oleh kerajaan. Tak ada hudud kecuali oleh kerajaan. Nak potong tangan, nak ajak pergi jihad, semua sekali ni adalah kerja kerajaan. Hak kerajaan, bukan hak kita. Hak kita belajar. Kau dah tahu dalam ni ada jadi Perdana Menteri lah, tahun masa akan datang. Ni dah tahu. Kau kan dah belajar dah. Kalau nampak muka ni atas muka macam tu juga, tak reti bahasa, kita recording ni hantar balik kat dia. Betul lah kan, hantar balik. Ingat dahulu awak belajar apa. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah, namun hisab mereka, perkiraan amal mereka terpulang kepada Allah. Maksudnya kalau orang tu tipu sekalipun bab syahadah dia, tipu masalah solat, tipu dalam bayar zakat, macam orang-orang munafik, dia buat syahadah, dia syahadah. Solat belakang Nabi, solat tak ada Nabi halau pun. Kita beri halau budak-budak kan yang tak munafik, kita halau daripada soft. Nah, tadi gitu kan ni angkat pula. Okey. Kenapa nampak besar kalau angkat? Tak boleh lagi. Ni ada lagi. Lihat dulu. Dia tak apa, lama-lama. Tapi memang semua saya cakap dengan mamak tu. Asal yang kau sikit habis minum. Tapi power kan. Dia kata macam tu. Tapi pure kan. Kita gelak betul-betul. Dia halia banyak dia power lah. Tapi ais letak banyak. Okey. Maksudnya kalau dia tipu sekalipun, kita tak boleh nak halau. Tak boleh sekat. Hisab tu pulang Allah Ta'ala. Zahir dia buat benda ni, harta mereka terjaga, nyawa mereka terjaga. Walaupun masih kita kata orang munafik tadi menipu. Apa dia buat tadi bukan betul-betul kerana Allah Ta'ala. Hanya untuk menjaga nama mereka di tengah masyarakat. Jadi bila dia syahadah, dia solat, dia bayar zakat, dan Nabi kata, mereka lindung daripada aku, darah mereka, harta mereka. Maka semua haram, tak boleh cuit. Namun kecuali dengan hak Islam yang 3 tadi dan hisab mereka terpulang kepada Allah. Terpulang macam mereka tipu ke betul ke dan tak kan. Kita dengan zahir saja. Kita hukum dengan zahir. Yang mana apa dalaman hati dia terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena pegang betul. Dan yang memang laksanakan hukum adalah kerajaan. Dan juga dia kata diperangi mereka ni, kalau tak nak bayar zakat juga diperangi. Liqauli Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sekat aku anak unta. Anak tu adalah al-untha min waladil ma'zi, kambing. Al-anak al-untha yang betina daripada anak kambing.
kambing kampung. Ma'zi tu kambing goat bukan sheep. Goat bukan sheep. Malam tak tamil sana, tak cukup setahun berumur. Kalau mereka sekat aku, anak kambing betina yang tak cukup umur setahun pun, kata Abu Bakar, kanu yu'addunaha, yang mereka dahulu berikan ia ila Rasulillah, kepada Rasulullah, laqataltuhum 'alaiha, aku pasti perangi mereka di atasnya. Ni kata-kata yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ni kerana Umar bin Khattab waktu dia nak serang kampung yang tak bayar zakat, Umar sekat Abu Bakar sambil berkata mereka masih solat dengar azan. Dan Nabi SAW dahulu bila dengar azan dikumandangkan dari sebuah kampung, baginda akan berhenti daripada serang. Baginda biasa nak serang subuh, ketika diorang tengah tidur tu kan, serang ketika itu. Tapi bila dengar azan, Nabi akan berhenti, tak jadi. Tapi bila zaman Abu Bakar berlaku, azan berkumandang, diorang masih solat. Maka Abu Bakar kata, demi Allah, kalau mereka sekat aku, anak, satu riwayat iqal, tali unta ataupun anak kambing yang tak cukup setahun, yang mereka dahulu bagi kepada Rasulullah SAW, aku perangi mereka di atasnya. Demi Allah, dia kata, aku akan perangi orang yang bezakan solat dengan zakat. Solat dia buat, zakat tak bayar, aku akan perang mereka. Ini dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tindakan Abu Bakar itu adalah benar. Kalau ikutkan kepada para sahabat banyak tak setuju. Sebab zaman Nabi pun, Nabi tak pernah perang dengan orang tak bayar zakat. Tak ada hukum ke dan sebagainya. Cuma berikan sebutan secara lisan, peringatan secara lisan, yang menunjukkan bahawa perbuatan mereka ni akan mendatangkan dosa besar di hadapan Allah Ta'ala nanti. Ada sebutan begitu. Tapi untuk hukuman duniawi tak ada. Tapi Abu Bakar keluarkan tentera. Abu Bakar radhiyallahu anhu lihat perbuatan mereka tinggalkan zakat ni adalah sangat bahaya. Sebab kalau dia kata diorang boleh tinggalkan zakat hari ni, besok tinggalkan solat, besok tinggalkan semua sekali ajaran Islam. So Abu Bakar sekat dengan cara tak benarkan mereka terus, dan diperang dengan diorang. Abu Bakar punya tahun pemerintahan singkat, 2 tahun je dia merintah. Dan 2 tahun tersebutlah macam-macam benda, orang murtad, nabi palsu, orang tak bayar zakat, semua sekali diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi apa dibuat oleh Abu Bakar ketika itu? Membuka jalan untuk keluasan Islam pada zaman Umar. Itu pentingnya. Saya ingat Ustaz Hakim Abdad, hafizahullah, Abdul Hakim Abdad, dia waktu datang Yayasan Taklim tu, disebut tajuk ni. Dia kata kerana Islam ni hanya tersebar, menjadi luas, menjadi berkembang bila mana akidah betul. Once akidah dia salah, dia takkan boleh berkembang. Macam ketika zaman Nabi kan, berkembang dengan pesatnya. Tapi lepas tu bila Nabi wafat, start diorang tak nak bayar zakat. So dekat situ dah mula kuncup. Maka Abu Bakar lawan semua mereka ni, nabi palsu, tak bayar zakat sebagainya, perangi sampai hilang. So bila dah betul akidah, maka zaman Umar kembang, sampailah bila muncul kumpulan Khawarij dan juga Syiah, kuncup balik. Kemudian bila umat Islam bersatu balik, bila bersatu di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas Hasan bin Ali bin Abi Talib serahkan jawatan, Islam berkembang balik. Dia every time kita betul akidah, dan ketika itulah keluasan penyebaran Islam tu akan pesat. Selagi mana kita akidah salah, maka tak ada apa. Itu bahaya dia. Tapi orang tak sedar. Jadi perbuatan Abu Bakar tu sebenarnya memberikan peluang untuk apa yang dapat daripada Umar. Banyak orang lihat Umar punya 10 tahun tu pesat berkembang. Tapi lupa sebenarnya punca dia adalah 2 tahun yang Abu Bakar buat kerja, struggle, sibuk dengan perkara tersebut. Abu Bakar pegang jawatan 2 tahun je. Dan juga selain itu juga apa yang kisah Abu Bakar tadi memberitahu kita tentang hak pemerintah, hak ketua negara. Di kata-kata dia adalah mesti dilaksanakan. Tak ada masalah syura. Ni kadang orang kita ni duk kena syura kan. Dia lupa sebenarnya ketika mana tajuk ni tidak Abu Bakar ikut pendapat majoriti. Majoriti pendapat tak usah. Macam juga ketika Abu Bakar utuskan tentera Usamah bin Zaid, pun ramai tak setuju. Ketika Nabi cakap, dia anggap dia wahyu. Anggap dia adalah wahyu. Tapi ketika mana Abu Bakar suruh, dia anggap ini ijtihad, pendapat. So, dia tak nak pergi. Agak banyak tak setuju. Abu Bakar kata, aku takkan turunkan panji yang Rasulullah angkat. Jalan. Macam juga kes ni, kes zakat. Banyak tak setuju, tapi Abu Bakar punya kata-kata tetapkan jalan. Dalam pemerintahan Islam sebenarnya macam tu. Dia bukan hak majoriti.
Mana bermusyawarah pemerintah tadi dengan orang yang boleh berikan idea, ya. Tapi semua keputusan balik pada dia. Macam Umar ketika mana tahun Amwas berlaku. Kan dia nak masuk ke Syam. Dia panggil orang-orang tua Muhajirin, orang Ansar, kan. Jadi bila dia tanya tu, banyak yang kata suruh stay, jangan balik. Tapi yang third one kata patah balik. Yang mana orang-orang yang terlibat kata sebelum ketika penaklukan Mekah sebagainya, maka Umar tanya mereka kata balik. Lepas tu Abdul bin Auf bagi tahu Nabi punya hadis. So basically kalau ikutkan di situ, orang ramai tunggu dia. Kalau dia kata putih, hitam. Majority mungkin ada kata suruh tunggu, suruh masuk juga. Tapi dia punya pendapat tadi, kata-kata dia berjalan. Itu kena faham. Dalam Islam, totalitarian dalam pada pemerintah tadi adalah benar. Kadang-kadang orang kata nanti pemerintah zalim. Itu tajuk lain lah. Tapi masalah hak dia sebagai pemerintah, cakap dia semua jalan. Bukan kita kata tunggu syura. Tapi orang kita tak faham, semua nak syura. Syura tu musyawarah. Bukan syura tu memaksa untuk pemerintah ikut cakap semua. Baik. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'us salasatu. Dan jadilah bersama-sama Abu Bakar pada pendapat beliau khulafa yang 3 lagi. Okay? Iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Cuma macam saya katalah, permulaan tak. Pada permulaan mereka tak nak. Sebenarnya. Tapi pada dia pegang kerana taat pada pemerintah dan membuat juga. Akhirnya lapang dada dia apa yang dilihat oleh Abu Bakar. Okey. Wasairus sahabati radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum pun semua sekali. Fakana dzalika ijma'an minhum, maka itu jadi ijma' daripada mereka. Ala kita limani zakah, untuk memerangi orang yang menyekat daripada pembayaran zakat. Wa mani habukhlan yadkhulu tahta hadin nusus, dan orang yang menyekat harta zakat kerana kebakhilan masuk di bawah teks-teks ini. Nas-nas ini berjalan ke atas mereka. Baik. Al-Mas'alatul Khamisah, persoalan kelima. Sekejap. Okey, persoalan kelima. Boleh pergi terus. Fil amwali allati tajibu fiha zakatu. Mengenai harta-harta yang wajib padanya zakat. Bukan semua harta kena zakat. Ini kena faham. Kalau tu ada kereta banyak kan, kalau bukan dia niatkan untuk menjaga dan bukan disimpan aset. Macam ada, baru ni saya dengar ada orang beli motor RZ untuk simpan, nanti jadi mahal, baru jual. Itu simpan aset. Adapun memiliki kenderaan itu bukan macam tu, bukan untuk tujuan jualan dan sebagainya, maka bukan simpan nilai. Kena faham, simpan nilai. Dia ada orang simpan nilai dengan benda macam tu. Bukan simpan duit, disimpan barang. Untuk simpan nilai, bagi satu masa nanti barang naik, memang tu. Macam sekarang bila kes motor RZ jadi mahal kan, semua nyesal siapa tak beli. Ketika atau tengok atau 2000 apa, 2008, 2000 apa dah, ketika mula nak stop production, kan ketika tu bersepah dekat kedai. Tak ada pun orang ambil catalyzer lah, apa benda, tak ada benda pun. Tengok je. Tak ada beli. Sekarang ni gila. Gila betul. Bukan sikit-sikit harga. 80,000 80,000. Tak laju pun. Motor saya laju lagi. Kalau masuk ke highway, tak ada laju orang. Saya dah buat dah. Tak laju pun. Kan? Tak adalah kalau dia ada gitu waring. Waring pun tak jadi apa. Kita tegak lagi laju kita. Tapi benda tu macam dah start ada value macam tu kan. Ada orang dia beli simpan nilai. Simpan. Kononnya nanti beberapa tahun lagi dan makin naik harga, boleh jual. Dia benda-benda sebut. Lepas tu dengar cerita, dia orang kata Yamaha akan buat balik. Kalau Yamaha buat balik memang masalah. Habislah siapa simpan tadi nangis lah. Ala kulli hal khair insya-Allah. Dia okey, tapi ingat bila simpan nilai tadi itu akan tajuk lain. Tapi jika tidak, harta zakat ni apa Nabi sebut? Yang Nabi sebut sebagai harta tu simpan nilai, kita simpan nilai sampai pada nisab dia, sampai kadar dia mesti kena. Okey. Dia kata tajibuz zakatu fi khamsati ajnasi minal amwali. Wajib zakat ni pada 5 jenis daripada harta-harta. Okey, wahia, dan ia adalah pertama. Satu bahimatul an'am, binatang ternakan. Wahia al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Dia adalah unta, lembu dan juga kambing. Jadi istilah ini dipakai untuk bahimatul an'am. Okey, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
Ma min sahibi ibilin. Ini yang hadis yang tadi yang tak dibaca. Ma min sahibi ibilin, tidak ada pemilik unta. Wala baqarin, tidak juga lembu. Wala ghanamin, tidak juga kambing. La yuaddi zakataha, dan tidak menunaikan zakatnya, zakat unta, lembu dan kambing tu. Illa ja'at yaumil qiyamati, melainkan dia pasti datang hari kiamat nanti. A'zama ma kanat, dia sebesar-besar keadaan dia. Sebesar-besar, mana kalau dia bela macam ni kan, nanti kiamat nanti lagi besar binatang yang dia tak bayar tu, lagi punya saiz. Wa asmanuha wa a'zamu ma kanat wa a'zamuhu, dan paling sebesar-besar ia keadaannya, dan segemuk-gemuk. Asman, samin, tak payah pakai anta samin. Yang paling gemuk, dia kata tantahuhu biquruniha, yang dia akan tanduk orang berkenaan dengan dia punya tanduk dia. Dia akan sondol dengan tanduk dia. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan dia akan pijak orang tu dengan kuku-kuku dia. Kullama nafadat ukhraha. Okey, sekali selesai buat kerja ni, yang terakhir dia, masa dia datang pijak lari. Ada sa'alihi ulaha, datang yang pertama tadi pijak balik. Tengok berapa ekor lah. Berapa ekor tak bayar. Kalau kata 3 ekor pijak, nanti pusing balik. Pusing. Hatta yuqda bainan nasi, sampailah orang tersebut diputuskan hukum di tengah-tengah di antara orang ramai. Selesai orang ramai, dia dihukum, dia diputuskan hisap, baru dia orang jalan. Tu yang Nabi kata, dilihat jalan dia ke syurga atau ke neraka. Mana di mahsyar lagi tak masuk syurga, tak masuk neraka lagi, tak masuk neraka lagi, orang-orang yang tak bayar zakat akan disiksa dengan apa yang dia tidak bayar zakat dia. Kedua, okey, itu pertama binatang ternakan. Kedua yang kena keluar zakat adalah an-naqdani. Sekejap, bila sebut tentang binatang ternakan tadi, orang bela arnab, orang bela ayam kan, banyak mana pun ayam tu, mahal mana pun ayam tersebut, ayam serama lah, yang apalah, yang laga dan sebagainya, tidak ada zakat. Zakat ayam tak ada. Zakat ayam tak ada. Cuma bila perbahasan tu yang timbul tajuk, kalau kita jadikan dia binatang tadi untuk penjagaan, dan zakat penjagaan timbul. Kalau tidak, tak ada. Okay, kalau dia kata macam beli ayam kan, reban satu, dia ada besar banyak, dan zakat penjagaan, bukan zakat zakat binatang ternakan. Maka binatang ternakan ni dia akan ada angka jumlah tertentu yang dikeluarkan, bukan value numbers. Untuk lembu jumlah sekian kena bayar, unta jumlah sekian kena bayar, kurang jumlah tersebut tak kena bayar. Kambing macam tu juga. Semua sekali ada value, ada numbers yang kena bayar, bukan value. Bukan value. Mana awak ada kambing murah pun, kambing mahal ke, kan diorang kambing dekat belah Pakistan besar gila. Kambing apa? Jamna pari. Kan besar kan? Tengok macam tu, macam pakcik, macam lembu ada. Besar gila. Walaupun awak punya kambing jenis apa sekalipun. Dan nilai dia tetap nilai kambing. Yang lembu nilai lembu. Okay? Cuma kes rusa ni, kalau dia kata orang tu tinggal dekat kawasan contoh macam Mongolia dan sebagainya, Arktik. Yang kat sana memang ada orang bela binatang ternakan dia adalah unta salji. Rusa salji. Dia memang bela macam tu. Setengah tempat macam dekat belah Himalaya akan bela yak. Yang lembu tapi bulu banyak tu. So basically kalau dia kata tu, mungkin para ulama ijtihad kat situ berdasar kepada mana equivalent kepada binatang-binatang yang ada lah. Cuma rusa tu tadi macam yang diorang bela tadi pelik sikit lah, pasal dalam apa yang dalam negara-negara yang berdekatan dengan tanah Arab, tak ada siapa bela rusa macam tu banyak. Sebenarnya kita macam lembu, kambing ada bela macam tu, tapi rusa tak ada, pasal dia punya perangai dia akan sentiasa liar balik. Macam lembu, kambing dan unta ni, once kita dah bela, dia akan ada ketaatan pada kita, dia boleh dikuasai oleh kita. So ada beza sikit lah. Cuma benda ni ada kes terlibat juga dengan masalah binatang korban, ada perkaitan. Ya, nanti kita bincang lagi bab tu. Baik, kedua an-naqdani. Okay, tadi binatang ternakan, yang kedua an-naqdani, dua mata wang. Yang asalnya benda ni adalah mata wang pada zaman Nabi SAW dahulu dan para sahabat, zaman mereka, bahkan sebelum mereka, dua mata wang ni nuqud yang dimaksudkan tu adalah wahuma az-zahab wal fiddatu, dia adalah emas dan perak.
Wa kadzalika ma yakun maqamuhuma min al-umalati al-waraqiyati al-mutadawilati al-yawm. Demikian juga apa-apa yang menggantikan kedudukan kedua-duanya daripada mata wang kertas yang tersebar pada hari ini. Dan sebenarnya originally wang kertas kita ni, kalau siapa belajar dulu zaman sejarah kan, buat duit ni, dia sebenarnya macam ni, pasal kita nak bawa emas tu berat dari satu tempat lain. So biasanya kita akan tinggalkan emas kita dekat wakil orang tu dekat sini. Sini dia ada tempat yang panggil dalam sistem dalam Islam bagi hiwalah. Kita alihkan daripada orang ni kena bayar kita, orang sana bayar. So dia akan keluarkan surat tu dia akan chop. So bila kita pergi bawa surat ni pergi tempat satu lagi, di negeri satu lagi, wakil dekat sini dapat surat tadi, dia akan bayar balik kat kita apa yang kita serah dekat kawan sana. Style Western Union buat macam tu zaman sekarang kan. Pasal emas ni berat, nak bawa jalan-jalan leceh. So bila bawa surat tadi, surat tu kita gunakan untuk ambil balik. Itu original pergerakan untuk mula duit daripada emas perak ni tukar kepada duit kertas. Ini kena faham, itu asal dia. So memang sebenarnya lepas tu daripada situ mula start negara pula take over masalah tadi. So emas tu disimpan di negara dan keluarkan kertas. Lepas tu yang dalam surat dan duit. Dulu dia tulis tau, saya berjanji untuk membayar pemegang kertas ini. Kat sini tulis wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM10. Kalau tak dulu dia tulis, gubernur tu akan tulis, saya berjanji untuk membayar orang yang memegang kertas ini nilai sekian-sekian. Sebenarnya itu asal dia bunyi. Pasal gubernur tadi tu dia janji. Pasal emas tu ditukar dengan duit kertas tadi. Itu sudut asal. Cuma perkembangan sejak zaman sekarang ni berkembang sampailah sekali persaingan masalah mata wang, kemudian mata wang diperjudikan sebagainya. Yang forex tu judi lah sebenarnya, direct, tak ada pening kepala. Dia tajuk dia pasal kes dia dah mula nilai mata wang tadi tidak bergantung dengan masalah simpanan emas yang ada. Bahkan dia berdasar kepada permintaan negara-negara terhadap barangan negara tersebut. Maka dia akan naik dan turun berdasar kepada permintaan bila orang nak beli. Dan sebenarnya memang benda tersebut kalau kita buat semua negara jual barang mereka ikut duit mereka sendiri, maka sebenarnya duit kita boleh naik. Kita sekarang ni masalah jual barang kita pakai dolar. Ni asal perjanjian. Anda kena ingat kita ada hutang, IMF dan sebagainya. Benda ni semua mengekang kita daripada banyak perkara. Copyright lah, benda sebagainya. Semua benda ni sekat. Banyak orang tak tahu. Dia ingatkan bahawa kita ni telah merdeka kan. Kata-kata merdeka tu agak kena ni sikit. Sebab bila hutang kita ambil, dan semua benda-benda macam ni kita terikat. Macam anda pergi keluar dekat persekutuan, kan, nampak kasbeg besar tu. Tahu tak benda tu sebab apa? Kenapa tak tahu? Benda tu pasal hutang kita lah. Once hutang kita ambil dengan IMF, dengan bank dunia, dia apa dia menjaga kita kena buka. Apa dia menjaga kita kena buka. Saya ingat waktu dulu macam Indonesia lah kena, sian. Kan lepas dia berjatuh Soeharto, kan naik Partai Islam. Naik Partai Islam. Yang naik tu kan Habibie sebagainya, Partai Islam lah. Bergabung, jatuhkan parti kerajaan ketika tu. Okay lah, fine. Tapi bila diorang naik, duit tak ada, nak belanja sebagainya, diorang ambil IMF. Okay. Orang tak nampak result apa benda jadi kat diorang, kecuali pada beberapa tahun, saya ingat waktu kat Yaman lagi. Surat khabar Malaysia, waktu zaman internet tak ada, kena baca pergi ke kedutaan Malaysia lah, nak baca apa jadi. Jadi bila pergi ke kedutaan, saya ingat lagi. Surat khabar tu, dia ada muka depan, satu keratan kecil, tulis, majalah Playboy akan menjaga tata susila ketimuran Indonesia. Serius? Masa dia ketika Partai Islam tu merintah, tiba-tiba dia orang kena buka majalah Playboy bersih Indonesia. Kenapa? Parti Islam menang. Mimpin negara. Orang naikkanlah, tunjukkanlah yang ni pernah buat kau tebang lah bla bla. Yang Playboy ni membogilkan anak cucu kita. Mana pemimpin yang kita panggil buruk sangat perangai, biarkan anak-anak bangsa dia dibogilkan. Tapi kerana hutang tadi dah ambil, apa? Pasalah. Ini agreement dia. Riba dia bukan bentuk masalah sakat bunga bayaran tadi. Bahkan riba dia pada apa yang dia minta kena bagi. Bank riba kena kekal, ini kekal. Jadi benda tu lah sekali kita tak boleh buat lah.
Kalau Iraq, kan tuan tahu kan, Iraq bila Saddam Hussein dijatuhkan, bukan sebab masalah tu sangat. Dia dah buat keputusan yang diserang dengan segera tu, bila dia buat keputusan untuk jual minyak dia pakai dinar Iraq. Sekarang Rusia buat dah. Dia start buat. Dia jual minyak dia pakai rubel Rusia, tidak lagi pakai dolar. Start dia buat, nanti tengok negara-negara yang akan start nak buat dah. Once tinggalkan dolar, dan insya-Allah tajuk-tajuk yang lain tu akan lebih baik. Cuma ialah diorang akan gunakan kekerasan lah untuk pastikan benda tersebut masih berjalan seperti sekarang. Kalau tidak macam ni, nilai duit tadi, bila orang nak beli barang kita, kita jual barang kita dengan duit kita. So diorang nak beli duit kita akan jadi permintaan tinggi, naiklah harga duit kita. Sebenarnya macam tu. Tapi sekarang ni masalah banyak barang kita jual pakai dolar. Itu sebenarnya. Ala kulli hal, okay, bila backup bagi duit tersebut adalah negara, itu yang kita terima pakai sampai sekarang. Sebab yang menjamin nilai duit tadi adalah kerajaan. Kan ni kena lawan dengan geng Bitcoin. Yang diorang buat sendiri, nilai tersebut berdasar kepada kononnya blockchain, calculationnya sekian-sekian. Tapi benda tersebut sebenarnya penghasilan duit Bitcoin tadi tu sebenarnya lebih bersifat dengan judi. So kalau awak beli mesin Bitcoin tu, awak pasang kat sini 24 jam kan. Lepas tu dapatlah dia korek mining. Dia panggil mining. Dia macam slot machine lah. Masuk duit, tarik. Kalau naik, dapatlah. Berapa kali nak pusing. So hasil duit tadi sebenarnya Bitcoin tu macam tu. Macam mana awak nak kata benda berkenaan halal? Sebab dibasekan dengan benda berkenaan. Lepas tu nak beli pula, berikan nilai sendiri, kena pakai duit lain. Ala kuliah kena faham. Jadi cuma memang adalah juga sesengah orang yang mengatakan Bitcoin ni sebagai aset, maka dia kenakan zakat lah. Tapi dari asasnya benda tersebut, nak kata dia duit, dia tak mengaku duit. Nak kata dia bukan duit, dia memang duit. Cara nilai dia. Ala kuliah okay. Jadi apa menggantikan emas dan perak, semua berjalan ke atas dia perkara ni. Okay. Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah surah At-Taubah ayat ke-34. Allah nyatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya, tak membelanjakannya secara wajib di jalan Allah Ta'ala, maka beritakanlah gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Dan juga kita kata dua nilai tadi, dua mata wang tadi juga diwajibkan pembayaran zakat dia termasuk asal zakat, kerana sabda baginda SAW, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidak ada pemilik emas, tidak juga perak, la yuaddi minha haqqaha, tak menunaikan daripadanya haknya, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan apabila nanti terjadi hari kiamat, sufihat lahu safaih min nar, akan dijadikan kepingan-kepingan untuknya daripada emas dan perak tadi, kepingan-kepingan daripada api neraka. Fa uhmiya 'alaiha, dia akan dipanaskan emas dan perak tadi di kepingan tadi pada neraka Jahannam. Fayukwa biha, lalu disereka dengan kepingan tadi, yang emas perak ini tak keluarkan tadi, dipanaskan di api neraka, jadikan kepingan dan disereka dengannya jambahu, bahagian tepi badan dia, wajabinahu, dan dahi dia, wa zahrahu, dan juga belakang badan dia. Kullama barudat ruddat lahu, bila setiap kali sejuk je kepingan tadi dikembalikan balik untuk dipanaskan, kemudian diseka lagi. Fi yaumin, pada satu hari yang kana miqdaruhu 50 alf sanatin, pada satu hari yang kadar dia adalah 50,000 tahun. Mana bayangkan kalau benda itu berlaku untuk sehari, 50,000 tahun dia sebenarnya mengalami akan perkara tersebut seperti di dunia. Itu basic yang menunjukkan bahawa ni sambungan pada hadis tadi lah, hadis yang berkenaan dengan tadi. Dia juga lepas daripada selesai tu, orang selesai diputuskan hukum, barulah dia diperlihatkan jalan ke syurga atau ke neraka. Okay, baik. Ketiga, wallahu a'lam. Boleh je, sanggup tunggu pagi. Baik. Ada balik? Serius? Saya nak balik, ada benda kerja nak buat. Okey, baik. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Okey, ada soalan? Jom. Terus.
Ulang balik. Okey, dia sini. Kalau orang tu bayar zakat sebelum waktunya, sebelum cukup haul, diterima. Kecuali, ialah kalau dia kata memang berlebihan, tak apa, kurang jangan. Contoh katakanlah, dia sampai haul nanti, kalau duit tu bertambah kan. Katakanlah, pada bulan 9, haul cukup. Dia bayar bulan 3. Tapi ketika bulan 3 tadi, tak cukup haul lagi. Tak cukup lagi setahun. So, kalau sampai bulan 9, sepatut dia kena keluarkan lebih. Dia bayar bulan 3, ikut nilai ketika bulan 3 tu, masih lagi katakanlah dia bayar setakat 1,000. Kalau dia bayar bulan 9, dia kena bayar 5,000. Dan sampai bulan 9, dia kena tambah lagi lah apa yang kurang. Okey. Tapi bayaran dia, kalau dia kata dia bayar, dan sampai bulan 9 masih nilai yang sama. Jumlah harta dia tak naik. 1,000 tu 1,000. Dia bayar awal tak masalah. Bagi kita nanti akan belajar berkenaan dengan tajuk pembayaran zakat awal sebelum waktunya. Sebab Nabi SAW pernah, bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nak kutip zakat daripada Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, dia tak nak bagi. So Nabi SAW kata pada Umar, adapun Abbas, aku dah bayarkan untuk dia, kan. Lepas tu Nabi bagi tahu kenapa Nabi bayarkan. Nabi kata, kau tak lihat ke wahai Umar, anna amma rajulin sinu abi, bahawa bapa saudara seorang lelaki itu, adik-beradik bapa dia tu macam bapa dia sendiri. So Nabi bayarkan bagi pihak Abbas sebelum daripada sampai masa. So jadi memang kalau untuk bayar zakat awal tak ada masalah. Cuma jangan sampai bila sampai haul tu benda tu masih kurang daripada yang sepatutnya. Dia masalah, ada yang dia kena tambah. Jika cukup, then tak ada masalah lah. Pengeluaran zakat sebelum haul tu tak salah. Tidak ada masalah. Jelas? Okey, ada soalan ni? Terus. Zakat pendapatan, mazhab saya tak ada. Ulang balik. Mazhab saya. Saya tahu. Benda tu pernah saya jelaskan dalam kelas. Saya kata macam ni. Pasal orang yang kata zakat pendapatan ni ada. Dia bagi alasan. Dia kata orang ni gaji 5,000 sebulan. Kali 12, 60,000. Okey, sedangkan pakcik yang petani tadi, tanam padi, dia kena bayar zakat dia sebaik saja padi tu dituai. Dan bila ni jumlah padi berkenaan melepasi, sekejap. Saya tak ingat berapa berat dia. Sekejap. Pasal dia khamsata ausuk, satu ausuk okey, dalam lebih kurang dalam 1,600 kot. 1,600, 1.6 tan lebih kurang. Dia atau 1.5 tan dan dia wajib bayar lah. Kalau kurang dia tu tak payah. Okey, jadi diorang kata nilai equivalent nilai tadi kan katakan 20,000 kan. Lepas tu bila pakcik tadi bayar, sedangkan dia 20,000 je. Abang kita ni 60,000 gaji dia. Kata tak kena bayar pula, kata dia. Okey. Problem dia sekarang macam ni. Okey, balik pada asal, dia zakat ni apa lebih? Apa lebih daripada kita punya perbelanjaan. Bukannya masalah dia bila sebut kadar tadi, sebut Allah Ta'ala, dan kadar tu kena sampai dulu. Problem ni macam kita katakanlah, saya sebut pada student tu, saya kata orang tu gaji dia 5,000. Kemudian dia beli rumah. Rumah dia beli, bulan-bulan dia kena bayar 2,500. 400,000 punya rumah, bulan 2,500, 2,000. Okay. So tinggal apa? 2,500. Dia pakai Honda City, bayar bulan-bulan 1,000. So tinggal 1,500. 1,500 tu kali, kita kalau kata kali tu dah hilang dah nisab. Belum lagi tolak lagi berkenaan masalah dia bayar sekolah anak dia sebagainya, kan? Kena kira lah. Pasal benda ni ada pun lebih. Dia bukan kita benda tak ada kita keluarkan, benda ada. Lepas tu anak dia masuk hospital, gini-gini sebagainya. Macam ni kita nak kata benda tu kena nak tuntut. Even kalau ikutkan pada cukai pendapatan pun kena kira bab tu. Perbelanjaan kita ditolak sebelum nak dikeluarkan cukai. Kau dah bayar siap-siap kan? Yang tu bulan dapat duit balik. Sebab dia kita kira apa benda kita belanjakan kan. Untuk anak kita punya sekolah, untuk sekian. Memang patut dapat lah. Kalau tak dapat pula, tu sudut asal. Sebab orang tu katakan ujung-ujung bulan kan, sebenarnya duit yang ada tadi tinggal 500 je. Bukan simpanan pun. Bukan kali 12. Dapat apa? Apa?
5 kali 12. Semua dah tergagau. 6,000. 6,000 bukan nisab zakat. Dia tak tolak sebenarnya. Kalau tolak jadi 5,000 je. So dia kata ulang balik. Tak tolak. Dia kira gaji tu. Gaji yang dapat 5,000 tu kali 12. 60,000 lah bantai. Lepas tu kita tengok muka pakcik ni kan. Abang kita ni. Gaji apa 5,000? Tengok miskin je. Kita kata macam, tak ada lah mewah pun. Tak, memang tak ada lebih. Itu masalah asal. Cuma, yelah, benda ni berlaku sebab bila pusat zakat sebagainya diberikan pengurusannya kepada korporat. So, geng korporat dia ada KPI. KPI dia, kalau tahun ni dapat sekian, tahun depan mesti lebih lagi. So, dia orang fikir, macam mana cara nak ambil lagi duit orang? Tak, betul, tapi pasal ikutkan agihan dia bagus lah. Sepatutnya agihan dia bagus. Bagi saya tak ada masalah. Cuma KPI tadi, dia kena kejar tahun ni, tahun sekian, kena lebih lagi. Secara korporat tak sama kiraan dia. Bila anda dengar, syarikat tu kata dia rugi 5 juta. Kadang bukan rugi 5 juta sebab dia projek. Apa dia dapat tahun ni, tahun depan dia patut dapat lebih. Atau tahun ni, dia untung. Katakanlah 20 juta. Tahun depan, dia untung 15 juta. Dia orang terus letak, telah rugi 5 juta. Padahal sebenarnya produk awak jual tahun ni tak ada persaingan, tahun depan semua orang jual. Kalau sekarang ni orang tu jual sambal nyek kan, kan? Sambal yang viral tu. Lepas tu abang kita pun jual. Abu Muaz pun jual. Abang kita ni jual. So dah banyak pilihan. So kuranglah pula orang pergi kat dia. Janganlah kita kata macam saya telah rugi. Itu possibility, kesian lah kadang geng kejar KPI ni masalah sikit. So sudut tu sebenarnya. Pada saya macam orang kata benda sekarang pasal balik pada asal perbelanjaan. Betul kakak tu seorang. Dia saya kata macam tu. Tapi ustaz, dia pakai kereta Honda City buat apa? Pakailah kancil. Buat nak kurangkan perbelanjaan. So jadi boleh sedekah lebih. Saya pandang muka dia. Akak pasal. Akak kenapa kan? Saya kata orang tu masalah nak pakai kenderaan yang selesa. Apa masalah dia? Mana di Islam larang? Tunaikan hak. Pelik tu kan. Itu pun Honda City bukan Mercedes. Kan? Kita kan kata dia pakai Mercedes, dia pakai Honda City kan. Selesa sikit lah. Nak kata apa paling high end, paling mahal tak pun. Tapi masalahnya dia kata pakailah Honda City, pakailah kancil, barulah dapat duit lebih untuk bersedekah. Sedekah tu bila apa lebih? Bukannya masalah sedekah tu kita paksa kena miskinkan diri kita punya penggunaan kerana nak bersedekah. Bukan macam tu cara dia. Kadang pula macam orang macam ni, kadang bila dia bersedekah, ujung-ujung semua pergi. Bagi orang ni, bagi orang tu, bagi sekian. Adik-beradik sini tak bagi. Payah nak ni, infak yang tu lagi besar sebenarnya. 2 pahala dapat. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim pun dapat. Okey, soalan lain? Alhamdulillah tak ada soalan. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.